Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tawakkalna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama pada pagi ini. Bersama-sama pagi ini adalah untuk menyambung kembali penafsiran yang kita telah sebut pada kemarin berkenaan dengan suratul Fatihah. Dan kita pada pagi ini kita berada pada siri yang ketiga. Kita ada pada siri yang ketiga. Jadi saya minta kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian supaya share kepada kawan-kawan kita. Tuan-tuan tekan share tu, butang share. Kalau tuan share banyak lagi, insya-Allah kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita supaya semua kita mendapat manfaat dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah kita berkurung dibuat oleh kerajaan ni supaya kita sama-sama duduk di dalam rumah masing-masing dan jangan keluar daripada rumah supaya memudahkan kerja-kerja daripada pihak kerajaan untuk membasmi apa ni kita panggil coronavirus ini. Dan sambil-sambil itu mestilah kita duduk rumah ni, mestilah kita apa ni orang panggil tengok telefon masing-masing. Tengok telefon masing-masing. Jadi sama-samalah kita buka apa ni orang panggil page-page yang agak boleh membantu kita lah. Dan saya pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan, sesi pukul 8 lebih kurang dalam setengah jam ataupun 45 minit sahaja. Kerana satu lagi kuliah saya di Jaib pada pagi ini, yang kita akan membicarakan pada pagi ini apa yang telah pun kita sebut kemarin berkenaan dengan suratul Fatihah yang kita tafsirkan. Dan insya-Allah sebagaimana yang telah pun saya sebut bahawa tafsir kita ini kita akan buat setiap hari pukul 8 pagi insya-Allah. Setiap hari kita akan buat tafsir, kita panggil daily tafsir Quran, supaya tuan-tuan sama-sama dapat manfaat yang banyak daripada apa yang kita jalankan ini. Baik. Kemarin kita sebut perkataan Rabb. Perkataan Rabb. Rabb ini saya sebut kemarin iaitu bukan sahaja kita terjemah dengan Tuhan, tetapi dia memilih, mengatur dan juga berkuasa penuh ke atas semua manusia. Sama ada manusia itu beriman ataupun manusia itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bahas perkataan alamin. Rabbil alamin. Alam ini bukan bermaksud alam dunia sahaja, tapi yang dimaksudkan dengan alam di sini itu manusia dan juga jin. Kalau dimaksud seluruh alam, planet, matahari dan sebagainya, dia akan gunakan perkataan lain. Bila sebut alamin, daripada sudut bahasanya mengandungi dua alam ataupun keseluruhan alam. Kita ni kita panggil alam dunia, dan di atas dunia juga ada alam jin yang kita tidak nampak dia tetapi dia ada. Tapi makhluk itu tidak diambil kira sama ada mereka dimasukkan syurga ataupun neraka. Jin ada kewajipan dia sama dengan kewajipan kita sebagai manusia, dan dia kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
manusia dan jinlah akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syariat ini. Ini kerana manusia dan jinlah yang ditaklif oleh Allah supaya mengikut syariat ini. Dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qalam ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu wa ma huwa illa dzikra lil alamin. Dan Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Kalau kita tengok perkataan alamin di sini digunakan, tentu merujuk kepada jin dan manusia. Tentu sekali merujuk pada jin dan manusia, tapi kalimah alamin digunakan dalam ayat ini adalah merujuk kepada jin dan manusia, kerana jin dan manusia sahajalah yang ditaklifkan dengan membawa Al-Quran ini. Dan dalam surah Al-Fatihah ini adalah mengenai hubungan antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mukallaf, yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak terkeluar daripada hubungan ini. Dan ianya bukanlah tentang alam semesta ni, planet apa semua, tidak, tetapi berkenaan dengan hambanya yang bernama manusia dan hambanya juga yang bernama jin. Baik. Dari segi bahasa, alam ini membawa maksud tanda. Alam ni membawa maksud tanda. Itu alam ini adalah sebagai tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendiri, tidak. Dia mesti ada orang yang menciptakan dia. Dan kaedahnya memang begitulah. Memang tidak ada benda yang jadi sendiri, automatik jadi, tidak ada. Mesti ada asal kepada penciptaan tersebut. Allah menyebut bahawa dialah Tuhan kepada alam ini, bermaksud Allah Subhanahu wa taala Tuhan kepada semua sekali, bukan Tuhan pada separuh-separuh. Allah Ta'ala tak pernah bahagi alam ini kepada orang ni tarbis separuh, aku tarbis separuh, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dialah ya Rabbil Alamin, yang memiliki kuasa penuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik. Dalam perkataan Rabbil Alamin ni, Allah bezakan antara Rabb dengan alam. Rabb dengan alam. Ini bermakna ada perbezaan di antara Rabb, Tuhan, dan alam ini. Dia bukan sekali. Ini adalah salah satu hujah menolak fahaman bahawa, mengatakan bahawa makhluk boleh bergabung dengan Tuhan, ataupun kita panggil fahaman wahdatul wujuh. Dan fahaman yang diajar oleh golongan ini adalah fahaman yang salah, yang tidak betul dengan apa yang disebut sebagai dalil yang saya sebut tadi. Rabb satu, alamin satu. Rabb makna dia penguasa, memilik. Alamin maknanya alam. Bukan alam planet matahari tu orang panggil alam juga, tapi alam yang kita duduk, alam manusia ni yang kita nampak zahir. Satu lagi alam jin, kerana jin dan manusia sahaja diperintahkan oleh Allah supaya liya'budun, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali liya'budun, kecuali menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok seterusnya. Selepas daripada kita sebut Rabbil Alamin, hari ini ayat yang ketiga juga. Selepas Allah Ta'ala beritahu bahawa dia Tuhan yang memiliki bumi ini, yang kita sebut sebagai Rabbil Alamin, Tuhan yang empunya milik kepada bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dua sifatnya yang telah pun kita hurai sedikit dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita balik kepada perkataan Ar-Rahman juga Ar-Rahim.
Cuma pada huraian pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada sedikit tambahan daripada apa yang telah pun saya sebut dalam siri yang pertama dulu berkenaan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim yang tuan-tuan boleh tengok balik dalam page Al-Widad ini. Dan saya seru pada sekali lagi tuan-tuan supaya share sebanyaknya kepada rakan-rakan dalam grup dan lain sebagainya supaya sama-sama kita mengaji tafsir. Pagi-pagi lagi kita mengaji tafsir Quran, pagi-pagi lagi kita mengenal ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya syurkan supaya tuan-tuan supaya like dan juga share kita punya page ini, kita follow. Banyak perkembangan sebenarnya. Page ini baru saya buat lagi lah, baru buat, dan kita harap supaya tuan-tuan ramai-ramai sebar dan invitekan kepada kawan-kawan yang ada supaya kita sama-sama boleh mengaji tafsir, sama-sama boleh mengetahui Quran. Baca Quran tu elok dah. Kalau kita buat baca Quran, ramai orang masuk nak baca Quran, tapi saya buat berlainan sikit daripada orang lain supaya kita mengetahui makna Al-Quran yang kita baca itu. Dan kita masih lagi membahaskan suratul Fatihah, dan insya-Allah pada kuliah kita akan datang kita sambung lagi dengan suratul Baqarah dan sebagainya. Baik. Ayat yang ketiga saya sebut tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seolah-olah Allah Ta'ala suruh kita katakanlah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita telah belajar dalam ayat dia sebelum ini perkataan Ar-Rahman dan juga perkataan Ar-Rahim. Tetapi ada sedikit penambahan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi satu kelegaan kepada kita, menyebabkan kita ni duduk dengan rasa tenang. Walaupun Allah itu amat berkuasa, tapi sifat Allah yang maha pemurah dan maha penyayang yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan yang besar lagi yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, iaitu rahmah. Kerana Ar-Rahman asal daripada perkataan rahmat, dan juga Ar-Rahim asal daripada perkataan rahmat. Dua-dua ini daripada perkataan rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam ini untuk menzahirkan rahmat dia sebagai Tuhan. Dan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita ni amat-amatlah banyaklah. Jadi kalau kita nak kira, wa in ta'uddu ni'matallah, nikmat Allah Ta'ala beri ni Allah begitu banyak, dan sebab sangat banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Baik. Ar-Rahman, Tuhan yang mempunyai sifat yang pemurah. Allah Ta'ala ni bersifat kasih sayang kepada semua makhluk dia, sama ada Islam ataupun kafir. Tak kira bangsa apa, Allah Ta'ala beri rezeki kepada semua kerana sayang Allah Ta'ala ini kepada makhluk dia. Itu benda yang kita letak dalam diri kita dulu. Baik. Sebagaimana kita tafsir pada Bismillahirrahmanirrahim tadi, saya umpamakan sifat Ar-Rahman ini itu kasih sayang seorang ayah yang dia sanggup melihat anak dia menderita kadang-kadang dengan sebab kesalahan, supaya anaknya menjadi seorang yang baik. Kadang-kadang seorang ayah bila anak ditangkap dalam isu, dalam kes apa-apa, duduk dalam penjara, kadang-kadang macam dia biarkan dalam penjara itu, biar dia duduk situlah, kita sebut gitu kadang-kadang. Tapi sebenarnya naluri seorang ayah ini itu nak supaya anaknya menyesal dengan hukuman yang kerajaan beri, dengan hukuman mahkamah jatuhkan kepada dia itu, supaya anak dia itu menjadi seorang yang betul-betul insaf dengan apa yang dia lakukan. Kata dasar Ar-Rahman Ar-Rahim daripada perkataan rahmat. Soalannya, kenapa dua nama ini letakkan bersama dalam satu ayat? Kalau kita tengok nama-nama Allah Ta'ala ni, kita tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran, kadang-kadang letak Innallaha ghafurur rahim, Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim, Innallaha ghafurur rahim. Itu di antara nama-nama
Innallaha dzu quwwatil matin. Di antara nama ataupun sifat Allah Ta'ala letakkan satu sekali ayat tu. Kadang-kadang azizun hakim, raufur rahim. Tu mesti ada sebab Tuhan letak tu. Tuhan tidak gandingkan nama dia dalam satu ayat tu dengan sengaja, sebab mesti ada sebab, dengan tidak sengaja. Tapi sengaja Tuhan letak kedua-dua nama dalam ayat-ayat yang kita nampak itu adalah dengan sebab dia. Baik, kita tengok apa dia sebab dia. Ini bermakna ada perbezaan antara dua nama ini. Begitulah konsep yang kita kena faham. Kalau diletakkan bersebelahan dalam Al-Quran, maka tentu ada perbezaan di antara keduanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Raufur Rahim. Mesti ada perbezaan kedua-duanya. Dan dua-dua ini membawa makna yang berbeza. Dua-dua ini membawa makna yang berbeza. Walaupun ada persamaan, kalau kita faham makna dua-dua perkataan ni, sebaik mungkin kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan dapat faham sepenuhnya. Tentu kita tidak akan dapat faham sepenuhnya. Kita tidak akan dapat faham sepenuhnya kerana akal kita ni terhad. Tapi cuba mari kita tengoklah perbezaan dan persamaan antara dua nama ni. Ada perbezaan dia, ada persamaan dia. Baik. Jika makna Ar-Rahman, ada beberapa poin yang saya nak bagilah. Yang pertama sekali, Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman ini satu yang ekstrim, satu yang bersangatan kita panggil. Kenapa? Ada pertambahan alif dan nun, an di belakang Ar-Rahman di hujung nama tu. Kalau kita mengaji dari sudut bahasanya, menjelaskan bahawa Allah Ta'ala amat pemurah, ekstrim dalam pemurah dia. Kalau kita ni dilarang untuk sifat ekstrim, tapi Allah ni amat pemurah dan tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat jelaskan lagi. Itu pertama. Yang kedua, daripada sudut bahasa, daripada sudut nahunya, kita tahu bahawa Allah Ta'ala sedang melakukan perbuatan pemurah dia sekarang. Macam mana? Apakah maksudnya? Sebagai contohlah, kita ada kawan tak? Dan dia memang pemurah. Tapi tidak semestinya dia itu pemberi. Kerana kalau dia tidur, bukanlah dia sedang beri, dia sedang tidur. Tidak selalu. Tapi sifat pemurah itu tidak lari daripada tubuh dia itu walaupun dia tidur. Boleh faham tak? Seorang yang ada sifat pemurah, dia tidak semestinya murah begitu, tidak. Dia tidur tu dia tidak memberi. Sebab murah bagi kita, seorang pemurah ni dia memberi. Dia tidur, tak ada sifat pemberi pada dia tu. Sebab dia sedang tidur, tapi sifat itu telah ada melekat di tubuh dia sampai bila-bila. Tetapi dia tidak sentiasa berada dalam keadaan pemurah. Tidak. Pertama. Oleh itu, kalau kita nak faham daripada makna Rahman ini saja, kita dapat tahu bahawa sifat ni tidak sentiasa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Mari lagi kita tengok kriteria hak seterusnya, supaya kita dapat faham dengan betul. Dari segi nahu yang digunakan, dari sudut-sudut bahasa yang digunakan, kita boleh faham juga sifat Ar-Rahman itu bermasa, orang panggil. Masa-masa, ada masa-masa dia. Dan ia tidak berterusan. Macam mana ni? Seperti seorang yang kita sebutlah keadaan lapar. Perasaan yang kita ada seperti lapar. Lapar ni tidak sentiasa lapar. Kalau hidup sesa lapar tu, orang panggil belah ratu raya. Lapar selalu. Apabila kita makan, kita tidak lapar lagi.
Atau perasaan marah. Ada orang marah. Tidak semestinya marah tu sentiasa marah. Kalau dia tidur, dia tak marah dah. Mana ada orang marah tengah tidur. Ataupun punca kemarahan itu telah hilang, maka dia tak marah lagi. Jadi, dari makna ni kita faham bahawa Allah tidak akan sentiasa jadi pemurah. Itu kita kena faham. Macam mana tu? Memang di dunia ini Allah Ta'ala turunkan sifat pemurah dia. Tapi di akhirat, adakah Allah Ta'ala pemurah juga? Bismillah. Saya ulang sekali lagi. Memang di atas muka dunia ini Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan pemurah. Tapi adakah sifat pemurah itu berterusan sampai akhirat? Boleh faham tak tuan-tuan? Allah Ta'ala beri rahmat dia pada atas muka dunia ni, pada hak kafir. Sentiasa beri rahmat. Tapi orang mukmin hidup dia bukan atas muka dunia. Sebab tu saya kata tadi, Allah Ta'ala tidak semestinya pemurah. Sebab hidup kita nak berjalan jauh sehingga ke akhirat. Kalau kita kata Allah Ta'ala ini sentiasa bersifat dengan pemurah, maknanya sampai ke akhirat pun orang kafir tak kena azab. Sebab kemurahan Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala telah beri kepada orang kafir atas muka dunia ini kenikmatan dengan sifat kemurahan dia. Sifat murahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bagi apa pada orang kafir atas muka dunia ni? Boleh makan, boleh tidur, boleh segala-gala. Kadang-kadang dia lebih kaya daripada kita dan dia lebih hebat daripada kita lagi. Jadi kalau sifat tu berterusan sehingga akhirat, orang mukmin bukan dunia ni sampai ke akhirat. Kalau sifat itu berterusan hingga ke hari akhirat, maknanya tidak ada azab lah dia di hari akhirat. Boleh faham tak apa yang kita nak sebut? Tetapi tidak. Allah Ta'ala gabung ke Ar-Rahman, satu lagi Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah penyambung bagi Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk orang mukmin sahaja. Orang kafir tak boleh Ar-Rahim. Allah Ta'ala beri rahmat kepada Muslim, pemberian pada Muslim dengan Ar-Rahman dia, dan juga pada orang kafir, walaupun orang kafir itu tolak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala maha penyabar, kita kata. Dia tidak beritahu balasan di atas muka dunia, tapi dia beri balasan di hari akhirat. Kalau kita kata Allah Ta'ala ini juga bersifat dengan Ar-Rahman di hari akhirat, bermakna tak kenalah, tak betul lah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bagi syurga pada yang kafir, pada yang murka, pada yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kan, ada kursi, Allah Ta'ala ada 100 rahmat, dan dia berikan satu sahaja kepada dunia untuk dikongsi kepada makhluk dia. Dengan rahmat itu, seorang ibu ada rasa kasih kepada anaknya. Dengan rahmat itulah kasih sayang bertebaran kepada insan dan makhluk-makhluk yang lain, termasuk kasih sayang pada binatang, dan binatang juga kasih sayang sesama mereka. Bagaimana pula dengan Ar-Rahim? Tadi saya sebut Ar-Rahman. Bagaimana pula dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim, Allah Ta'ala di akhirat nanti kepada orang mukmin sahaja. Yang tidak beriman, Allah Ta'ala akan marah dia. Allah Ta'ala akan marah. Itu di antara tafsiran dia lah. Satu lagi, iaitu siapa orang-orang yang mengenangkan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ini, dengan cara dia bersyukur di atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, sehingga dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, berarti Tuhan akan kasih kepada dia di negeri akhirat. Baik. Penyayangnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, murahnya Allah pada orang mukmin di hari akhirat, sampai ada makhluk yang masuk syurga tanpa buat-buat ibadah apa pun. Seperti ahli sihir yang berlawan dengan Nabi Musa, ahli sihir Fir'aun yang berlawan dengan Nabi Musa zaman Fir'aun. Akhirnya mereka beriman situ juga dengan Nabi Musa. Mereka dibunuh oleh Fir'aun. Mereka tidak sempat buat ibadah, tetapi mereka mengucap kalimah syahadah. Allah Ta'ala bagi pada dia syurga.
dengan sifat rahmat Allah Ta'ala tu, dengan sifat pengasih penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Baik. Sekarang kita tengok sifat Ar-Rahman. Dari segi bahasa kita telah tahu. Ni kita tengok Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim membawa maksud sentiasa. Allah sentiasa pemurah. Sifat itu berterusan dan tidak akan berhenti. Ianya tetap ada pada Allah. Sifat pemurah tidak semestinya terjadi sekarang. Sifat itu tetap ada, tapi tidak berlaku sekarang. Contoh seorang yang pemarah. Takkan dia marah sekarang? Kalau tak ada kes dia tak marah, dia ada kes baru dia marah. Itu perbezaan dia. Dan dua-dua sifat ni Ar-Rahman, Ar-Rahim digabung dalam satu ayat. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa sifat kasih sayangnya lengkap dengan maksud Ar-Rahman yang pemurah. Ar-Rahim juga membawa makna rahmat, kita terjemah dengan kasih sayang. Tapi Ar-Rahman atas muka dunia, Ar-Rahim akhirat. Tapi Ar-Rahim juga atas muka dunia juga Allah Ta'ala sayang pada hamba-hamba dia, berdasar kepada beberapa dalil yang menyebut bahawa Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hamba dia. Lalu Allah Ta'ala sebut pada malaikat supaya malaikat istiharkan kasih sayang tersebut, bahawa malaikat semua istihar bahawa dia sayang kepada Allah Ta'ala, sayang kepada orang ni. Malaikat pun istihar bahawa mari sama-sama kita pakat sayang pada orang ni. Baik. Dan sebab tu ulama tafsir sebut, bila bincang gabungan di antara Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka kata bahawa ayat ini menceritakan tentang hubungan Allah dengan makhluk dia. Walaupun Allah Ta'ala bersifat dengan penuh rahmat, ada juga yang kata, kalau begitu rahmat Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala uji pada kita atas muka dunia ni? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita atas muka dunia ni? Kenapa? Katakan. Sebab apa dan kenapa? Sampai ada yang kata bahawa akulah orang paling nasib malang, akulah orang paling celaka atas muka dunia, akulah orang paling rugi atas muka dunia ni. Dia sebut begitu. Tu bagi orang yang melihat dunia dengan mata kasar dia tidak suluh dengan akhirat. Dia tidak suluh dengan akhirat. Kalau seorang manusia tu dapat nikmat sahaja, tidak baik untuk dia. Saya bagi contohlah, sebagaimana seorang ibu bapa yang beri segala benda yang anak dia nak, itu pun tidak baik. Sebab anak itu tidak akan mengenali kesusahan. Anak itu tidak akan mengenali kesusahan. Itu pertama sekali. Anak itu tak akan mengenali susah. Dan bila jadi susah, dia jadi orang yang tidak kenal susah ni. Bila susah, dia memang agak kecewa. Dia tu agak banyak membanding dengan orang yang biasa susah ni. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Dia bagi kepada hamba dia jadi susah tu bukan kerana dia tidak sayang kepada hamba dia, tidak. Bukan maknanya begitu. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi manusia tu jadi susah kerana itulah orang panggil hukum dunia ini. Allah Ta'ala beri kebaikan yang banyak kepada kita. Kita duk bising benda yang kita minta tak dapat, tetapi kita tidak bersyukur dengan apa yang kita tidak minta tapi Tuhan bagi. Betul atau tidak tuan-tuan dirahmati oleh Allah? Cuba tuan-tuan fikir. Kita duk bising benda yang kita minta Tuhan tak bagi, tapi kita tidak pernah fikir benda yang kita tak minta Allah Ta'ala juga bagi pada kita. Dengan kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita kata sakit, orang lain sihat tapi aku sakit, sakit pun rahmat daripada Allah. Kerana kalau tak rasa sakit, rosak juga kita. Susah hidup kita kalau tak pernah rasa sakit.
Sebab apa saya sebut begitu? Kalau seseorang tak pernah rasa sakit, bagaimana kehidupan dia? Susah je dia, macam Fir'aun lah katanya tak ada sakit. Ataupun seorang budak yang hyperaktif, dia tak pernah rasa sakit itu, susah juga. Susah tak pernah rasa sakit tu. Buah situ, kepala banjo sini, lutut berdarah situ. Kenapa? Anda bagi dia sakit tu biasa. Dan Allah Ta'ala beri kita sakit ini adalah untuk, dan Nabi SAW sebut dalam hadis lagi, sakit ini sebagai penghapus kepada dosa kita. Itu dia penafsiran kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan musibah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita itu, Allah Ta'ala kata kulli ibadil ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat rahmat Allah Taala ni, Allah Taala ajar kita supaya rahmat kepada makhluk. Sebab Nabi pernah bersabda, man la yarhamu la yarham. Siapa yang tidak rahmat, tidak ada kasih sayang pada orang lain, dia tidak akan dirahmati. Tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi juga. Jadi sifat sayang, rahmat kepada orang, kasihan belah tu Allah Ta'ala letak dalam jiwa kita. Dan kalau kita guna dengan betul-betul, kita akan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang betul-betul nak kepada kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Satu lagi, apabila Allah Ta'ala bagi sifat rahmat tu, Allah Ta'ala bagi juga pada orang yang kafir. Dia, orang kafir ni kadang-kadang kalau kita tengok yang bukan non-Muslim ni, dia lebih sayang pada binatang pada orang. Kalau bab binatang tu dia jaga sungguh. Tetapi berapa orang yang dia bom, berapa orang yang dia serang, berapa orang yang dia gadaikan nyawa dengan tidak ada harga begitu saja. Nilaian rahmat dia itu nilaian sempit sebenarnya. Nilai yang sempit. Kalau kita tengok dia, sifat rahmat dia pada binatang-binatang yang duduk tengah-tengah jalan ke yang hampir pupus, mereka betul-betul ambil tahu. Tetapi yang nak ambil tahu pasal orang yang dibunuh, orang yang dibom, orang yang diperangi tiap-tiap hari, orang mati, sampai rakyat-rakyat di Yaman beradalah keadaan kelaparan pun mereka tidak ambil cana. Mereka lebih nampak bahawa binatang tu lebih besar daripada nilaian manusia itu sendiri. Itu salah satu rahmat yang tidak difahami dengan betul. Mungkin kerana mereka tidak ada akidah. Tidak ada akidah. Baik. Jadi hatta kepada orang kafir pun kita kena ada sifat rahmat. Tetapi dalam bab yang tertentu, bukan semua. Dalam bab akidah kita tidak bersama dengan mereka. Tapi dalam bab kemanusiaan, dia panggil sifat manusiawi yang ada kepada kita, kalau kita berjiran dengan orang yang bukan Islam, memang kita kena tunjuk akhlak Islam kita pada dia. Bukan makna kita bermusuh dengan dia, tidak. Dan kita kena beritahu Islam kepada dia. Saya buat contoh selalu, macam kita jumpa restoran yang sedap, contoh. Kita jumpa restoran yang sedap, kita akan ajak kawan kita makan sekali sebab sedap. Kita akan ajak kawan kita, mari makan sekali. Kita ajak kawan kita pergi, mari kita duduk sekali. Sebab apa? Restoran ni sedap ni, restoran ni hebat ni, kita akan sebut begitu. Kenapa? Kerana bagi kita benda tu benda yang boleh berkongsi. Begitu juga dengan Islam. Islam tidak adalah barang yang paling hebat, barang yang paling sedap, barang yang paling berkualiti sekali. Kalau kita ambil ni, memang kita selamat di dunia wal akhirah. Kerana itu kunci untuk mendapat rahmat ini Tuhan bagi khas kepada orang mukmin. Orang mukmin Tuhan bagi dengan mengikut arahannya. Jadi ayat yang ketiga ini juga dalil Allah Ta'ala menurunkan syariat kepada kita, iaitu syariat sebagai panduan hidup supaya kita menjadi seorang hamba yang bersyukur dengan sifat pemurah Allah, dan kita hamba yang mengasihani hamba yang lain apabila kita berada pada keadaan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab tu penting
perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim kita ambil, kita letak dalam jiwa kita supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul mengenang jasa Allah yang telah pun mentadbir, Allah Taala yang telah mengurus kehidupan kita. Sebab tu saya sebut sekali lagi, kita kadang-kadang kita duduk sibuk, kita duduk pusing, kita duduk bimbang dengan apa yang Allah Ta'ala tidak beri kepada kita. Kita minta dengan Allah ni, Allah Ta'ala tak bagi. Bukan tak bagi lagi. Kalau tak bagi, dia tak bagi lagi. Tapi kita tidak pernah fikir pun benda yang kita tidak minta Tuhan bagi pada kita. Tu macam mana pula? Cuba tuan-tuan kita sama-sama fikir. Dan Allah Ta'ala sebutlah Quran, Allah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi, bila hamba ku tanya aku dekat. Sebarang benda yang ditanya orang kepada Nabi mesti ada perkataan kul. Kalau kita tengok, saya sebutlah kuliah saya, mesti ada kul. Yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfal. Mereka tanya pasal perang, jawablah begini Muhammad. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Mereka tanya arak judi, kul, mujawablah begini. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya berkenaan haid, qul, mujawablah Muhammad. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka tanya berkaitan dengan sa'ah, kiamat, kul, mujawablah Muhammad. As'alunaka 'anir ruh, mereka tanya pasal ruh, kulir ruh, mujawablah ruh ni begini. Maknanya jawab. Tapi wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku bertanya berkenaan dengan aku dekat. Mana mu tak perlu jawab Muhammad, aku jawab sendiri. Apa makna Tuhan sebut begitu? Nak bagi tahu pada kita bahawa hubungan kita dengan Allah, apabila seorang manusia mengangkat takbir Allahu Akbar dan dia hanya bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah pun membuka satu online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Password dia Allahu Akbar. Itu sebagai contoh yang kita boleh bagi pada tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahawa fa inni qarib, aku dekat. Tuhan kata. Dekat tu dekat macam mana? Dekat ni sebelah dekat. Kalau ujung jauh, sini dekat. Dekat mana kita boleh bercakap dengan dia sebab dia dekat. Bercakap apa? Bercakap perlahan. Kita tak bercakap kuat sebab dia dekat dengan kita. Kita cakap dekat dengan dia, tak perlu cakap kuat, cakap tepi gini sebab dia dekat dengan kita. Apa yang Tuhan suruh minta bila dia dekat? Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a, minta dengan aku nak bagi. Allah, seorang Perdana Menteri mari duduk dekat dengan kita, beritahu awak nak apa minta. Bodoh kalau itu tak minta, sebab dia yang tawarkan. Macam tu juga Allah Ta'ala kata aku dekat, lepas tu minta. Manusia tak minta dengan Allah. Sebab tu jangan kita malas untuk minta dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, untuk hari ini kita belajar Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita masuk sikit perkataan alamin, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita, insya-Allah. Allah Ta'ala rahmati kita. Kita bertemu lagi esok, jangan lupa pukul 8 pagi di daily tafsir Quran kita. Tuan-tuan yang menonton ini, set masa tuan-tuan pukul 8 pagi setiap hari, daily tafsir di page Al-Widad Media ni. Tuan-tuan like, tuan-tuan sharekan dengan hadirin sekalian supaya dapat berkembang lagi ilmu tafsir. Dan saya insya-Allah saya akan buat tiap-tiap hari pukul 8 pagi untuk daily tafsir Al-Quran ini, insya-Allah. Kita sama-sama buat satu channel lah pokok kita ni, DTQ dia panggil,
daily tafsir Quran, yang kita akan buka YouTube dia, dan segala benda ni kita akan masuk dalam ruangan YouTube kita, insya-Allah, yang tuan-tuan dapat like. Dan kita cuba untuk menghabiskan 30 juzuk, walaupun dalam siri keberapa pun tak apa, kita akan cuba semua ni dan kita tafsir seringkas yang mungkin supaya kita dapat sama-sama menghayati Al-Quran ni, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.